Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tash'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya kasihi, pada segenap asatizah, para alim ulama, para imam, para masyayikh di masjid yang mulia ini, wabil khusus segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa bersama kami di rancangan Serambi Ilmu Online, iaitu dengan pengajian ilmu tasawuf Kitab Syiarus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah ta'ala, yang mana pada hari ini kita berada pada juz kedua, bab kedua tentang adab-adab perkahwinan. Kita masuk adab yang kelima, muka surat 112, juzuk 2, cetakan Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullah ta'ala. Maka dengan ini, bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullah wa naf'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Adab yang kelima, al-i'tidal fi ghairati. Yang kelima adalah al-i'tidal fil ghairati, yakni pertengahan di dalam cemburu, iaitu sekira-kira jangan dibiarkan akan isinya itu berkata-kata dengan lelaki-lelaki helat, dan jangan dibiarkan seorang laki-laki yang helat masuk ke rumahnya dengan tiada hadir ia serta isterinya itu. Jadi jangan sampai, jangan jadi da'yus. Bahasa Melayunya, jangan jadi lelaki yang dayus, membiarkan isteri melakukan maksiat. Dia kena jaga isteri dia, pertahankan harga diri keluarga tersebut. Tetapi jangan sangat lebih cemburu yang tiada patut pada adat sekira-kira jadi jahat sangka akan isterinya dengan tiada sesuatu sebab yang membawa kepada syak akan dia. Tapi jangan pula terlebih cemburu. Ada lelaki lain duk tengok aja padahal isteri kita tak rasa, tak ada apa, tak tahu apa-apa, kita dah marah-marah dia, tengking dia, so dia duduk rumah kurung dia. Tak betul lah. Auzubillah min zalik. Tak pasal-pasal, jangan. Hadirin wal hadirah hafizakumullah. Jangan pula rasa cemburu yang melebih sampai menuduh dia yang bukan-bukan. Dia tak buat apa-apa, dia dituduh. Dia tidak apa-apa, dia dituduh berselingkuh, macam-macam dan lain-lain, hanya kerana cemburu akan dia. Juga tidak boleh, hadirin wal hadirah hafizakumullah. Kerana apa? Kerana sabda Nabi SAW, inna minal ghairati ghairatun yubghiduha Allahu azza wa jalla wa hiya ghairatur rajuli ala ahlihi min ghairi ribatin. Ghairi raibatin. Rawahu Abu Daud wan Nasa'i menurut Takhrij Al-Iraqi. Yang bermaksud, artinya, bahawa sangat cemburu itu ada yang dibenci akan dia oleh Allah Ta'ala, iaitu cemburu seorang laki-laki atas ahlinya dengan tiada suatu sebab yang membawa kepada syak. Jadi tanpa ada sebab cemburu tersebut. Ini tidak baik. Bersalahan jika ada sesuatu yang membawa kepada syak. Berbezalah maksud dia. Lainlah kalau memang ada sesuatu yang membawa syak. Maka seyogyanya dan sepatutnya cemburu. Kerana wajib atas orang lelaki itu memeliharakan akan ahlinya daripada dijahat oleh orang. Dalam bab itu kena. Sebab itu kita jangan bagi peluang ada orang yang ingin merusak keluarga kita. Kita kena jaga. Jaga isteri kita. Jaga anak kita.
Dan kita kena pastikan isteri kita juga tidak terkena kejahatan-kejahatan orang yang tidak boleh dipercayai ini. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Seperti sabda Nabi SAW, inni la ghayurun wa ma min mri'in la yagharu illa mankusul qalbi. Rawahu Abu Umar An-Nuqani menurut Takhrij Al-Iraqi. Artinya bahasanya aku sesungguhnya cemburu dan tiada daripada seorang yang tiada cemburu itu melainkan terbalik hatinya. Orang yang tak tercemburu ni ada masalah kan? Hati dia terbalik, tak normal. Yang namanya lelaki pasti cemburu. Jadi para isteri juga kena jaga diri. Jangan sampai menyebabkan suami itu cemburu. Jangan sampai mencari lelaki lain untuk membalas cintanya, untuk melayaninya. Na'udzubillah min zalik. Ini adalah perkara-perkara yang perlu diambil perhatian. Kalau ada apa-apa, bukan menyelesaikannya dengan melakukan suatu dosa. Bukan menyelesaikannya untuk membiarkan suami itu cemburu. Nanti bukan cemburu, tambah marah. Porak-peranda keluarga. Tapi justru perlu diselesaikan. Duduk, communicate, bahas. Solve the problem. Waktu itu juga solve the problem. Bukan malah sengaja untuk membuat suami itu marah dan rasa iri. Lebih-lebih lagi terasa seperti harga dirinya telah dikoyak-koyak kerana isterinya sanggup menaruh cinta pada orang lain. Walaupun dengan alasan apa pun. Alasan nak kembali kepada suamilah, nak mendapat perhatian suami pun tidak boleh. Kerana perbuatan tersebut telah mencela harga diri suami. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan lagi sabda Nabi SAW, Inna Allah Ta'ala yagharu wal mu'minu yagharu wa ghairatullahi Ta'ala ayyati ar-rajulu ma harrama Allah Ta'ala alaihi. Hadis riwayat rawahu Al-Bukhari wa Muslim menurut Takhrij Al-Iraqi. Artinya bahasanya Allah Ta'ala itu cemburu. Dan orang mukmin itu cemburu. Dan cemburu Allah Ta'ala itu bahawa mendatang seseorang atau seorang laki-laki akan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ini. Ini hadir wal hadir abidahullah. Ini kita kena jaga diri kita. Tidak sampai terjerumus dalam kemaksiatan. Na'udzubillah min zalik. Kita berusaha untuk sentiasa menjauhi maksiat, tuan-tuan dan puan-puan. Allah. Dan demikian lagi, jangan sangat memeriksa dan mengintai akan kejahatan isinya itu. Dan cemburukan dia. Kerana yang demikian itu ditegahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi jangan terlebih seorang suami ini cemburu dengan isteri ini sampai mengintai, tak buat apa-apa pun. Syak wasangka terus. Keluar sekejap, syak wasangka. Tidai baju, syak wasangka. Jangan. Ini. Kerana demikian itu ditegahkan oleh Rasulullah SAW. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wa tariqu al-mughni anil ghairati
alla yadkhula 'alaiha ar-rajulu wa hiya la takhruju ila al-aswaqi. Artinya, dan jalan yang mengayakan daripada cemburu itu bahawa jangan masuk laki-laki atas perempuan itu, dan ia pula jangan keluar kepada segala pekan. Kan. Jadi perempuan pun jangan keluar suka hati. Yang ini pastikan untuk menjaga hati suami. Keluar tu yang seperlunya. Diri wal hadra abidakumullah. Jangan asyik keluar je. Dah zaman sekarang. Bersoleknya. Dengan facialnya. Dengan berbagai perhiasannya. Berbagai cara bersolek dan lain-lain. Sehingga kan suami tu bila tengok isteri keluar tu dia pun kenapa isteri aku nak pergi jumpa lagi mana? Dia keluar macam tu. Tapi kalau keluar dengan suami dia, tak adalah pula nak pakai make up. Dia kalau pakai make up, tak apa. Untuk suami syarat dia. Dan lagi ia berkata, wa kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yasuddunal kuwa wa thuqaba fil hitani li alla tattali'an niswanu ila rijali. Wa ra'a Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu imra'atahu tattali'u fil quwwati fadarabaha wa ra'a imra'atahu qad dafa'at ila hulamin lahu tuffahatan qad akalat ba'daha fadarabaha. Artinya, dan adalah beberapa sahabat Rasulullah SAW menyumbat mereka itu akan jendela dan segala lubang yang dipagar rumahnya, supaya jangan melihat segala perempuan kepada segala laki-laki. Dan melihat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu akan isinya menilik daripada jendela rumahnya, maka memalu ia akan isinya itu. Kan? Memalu ia akan isinya itu. Dan melihat ia akan isinya memberi ia kepada hambanya laki-laki akan buah apel yang telah memakan ia setengahnya, maka memalu ia akan dia, yakni memukul Mu'adz akan isterinya. Hadirin wal hadra hafizakumullah. Akan tetapi bukan pukulan yang membahayakan. Dia ada derajat dia. Tidak boleh dalam keadaan dia panggil darbun, pemukulan yang boleh mubarririn, yang boleh membahayakan. Tidak. Dan kata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, At-tada'una nisa'akum yuzahimna al-uluja fil aswaki kabbahallahu man la yaghar. Artinya, adakah kamu biarkan akan perempuan kamu bersesak-sesak akan laki-laki yang banyak di dalam pekan, menjahatkan Allah Ta'ala akan seorang yang tiada cemburu. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wa kana qad adhina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lin nisa'i fi hudhuril masjidi was-sawabul al-an al-man'u illa lil ajaizi wa qad istaswaba dhalika fi zamani sahabati hatta qalat Aisyah radhiyallahu anha law alima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma ahdatsatin nisa'u ba'dahu la mana'ahunna minal khuruj. Masya-Allah. Artinya tuan-tuan dan puan, dan adalah setelah memberi izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi perempuan akan hadir ke dalam masjid. Jadi zaman Rasul perempuan memang diizinkan pergi ke masjid. Hanya sahaja, dan yang sebenarnya pada zaman sekarang ini ditegak akan dia melainkan bagi orang yang tua.
Sebab apa? Dan sungguhnya telah diwajibkan akan dia itu, yakni akan tegahkan akan yang demikian itu pada zaman sahabat Nabi. Sebab zaman sahabat Nabi itu sahabat pun dah melarang perempuan pergi masjid. Yang muda-muda lah maksudnya. Hingga berkata Sayyidatina Aisyah, sebab Aisyah radhiyallahu anha sendiri berkata, jika mengetahui Nabi SAW akan barang yang didatangkan oleh perempuan yang kemudian daripada kewafatannya, maksudnya perempuan yang berlaku di zaman setelah Rasulullah SAW, nescaya menegahkan ia akan mereka itu keluar daripada rumah mereka itu ke dalam masjid atau lainnya. Nescaya haram terih perempuan tak boleh keluar. Ini adalah apa yang Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha komentari. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Apa kata Imam Ghazali? Fakadzalika kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad azina lahunna fil a'yani khasatan walakin la yakhrujna illa biridha'i azwajihinna. Wal khurujul ana aidan mubahun lil mar'ati al-afifati biridha'i zawjiha. Walakinnal qu'uda aslamu. Artinya, dan demikian lagi adalah Rasulullah SAW telah memberi izin bagi perempuan keluar mereka itu pada hari raya secara khusus. Tetapi tiada harus keluar mereka itu melainkan dengan redha suami mereka itu. Jadi kalau keluar pun, iaitu apa? Dengan redha suaminya. Suami itu kalau dia tengok isteri dia memang setia dengan dia, berakhlak yang baik, dia tak risau. Tapi kalau isteri dia tu patient, duk ngintip sana, ngintip sini, duk tengok Korea, suka laki Korea, untuh dia. Lalu tersenyum-senyum sendiri tengok. Tengok artis-artis. Tiba-tiba ada artis datang. Dia pun keluar sibuk kejar tengok artis tersebut jerit-jerit. Sebagai seorang suami tu, kan rasa dia macam mana? Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini. Dan harus keluar sekarang pula bagi perempuan yang terpelihara. Kalau terpelihara harus dari kejahatan dengan redha suaminya. Tetapi duduk ia di rumah itu terlebih sejahtera ia daripada dicemburukan dan daripada fitnah. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. فَإِذَا خَرَجَتْ فَيَنْبَغِي أَنْ تَغُضَّ بَصَرَهَا عَنِ الرَّجُلِ وَلَسْنَا نَقُولُ إِنَّ وَجْهَ الرَّجُلِ فِي حَقِّهَا عَوْرَةٌ كَوَجْهِ الْمَرْأَةِ فِي حَقِّهِ بَلْ هُوَ كَوَجْهِ الصَّبِيِّ الْأَمْرَدِ في حق الرجل فيحرم النظر إن عند خوف الفتنة فقط فإن لم تكن فتنة فلا. Artinya, dan apabila keluar perempuan itu maka seyuknyanya bahawa memejamkan ia akan penglihatannya itu daripada melihat akan laki-laki. Bila keluar sebaiknya perempuan ini kena ghaddul basar. Laki-laki pun kena ghaddul basar. Zaman sekarang ni lebih bahaya tuan-tuan. Jalan pergi mana-mana. Orang yang bukan Islam kadang pun pakai. Ada yang pakai tengah lanjang tu susah. Ni. Bahaya na'udzubillah min zalik. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala uji kita. Kita kena banyak beristighfar. Semoga diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah tak nak buat apa. Kan? Artinya, dan apabila keluar perempuan itu maka seyuknyanya bahawa memejamkan ia akan penglihatan itu daripada melihat akan laki-laki. Dan tiada aku berkata bahawa muka laki-laki itu aurat pada hak perempuan.
seperti muka perempuan itu aurat pada hak laki-laki. Ni. Tetapi adalah muka laki-laki itu seperti muka kanak-kanak yang pemuda, belia, dipanggil amrat pada hak laki-laki, maka haram melihat akan dia pada ketika takut fitnah. Dan jika tiada takut fitnah, maka iaitu tiada haram. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Adab yang keenam, tuan-tuan dan puan-puan. Al-i'tidal fin nafaqah, yakni pertengahan di dalam berbelanja. Dan jangan sangat picik, sangat kedekut, dan jangan sangat luas. Jangan nak bagi semua, tak kira. Seperti firman Allah Ta'ala, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Artinya, makan oleh kamu akan makanan dan minum oleh kamu akan minuman. Dan jangan berlebih-lebihan. Surah Al-A'raf ayat 31. Dan lagi firman Allah Ta'ala, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُكِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ. Artinya, dan jangan engkau jadikan tanganmu itu terbelenggu dengan lehermu. Iaitu ibarat daripada sangat kikir, sangat kedekut. Dan jangan engkau hamparkan akan dia. Sekalian hampar itu ibarat daripada sangat berlebih-lebihan di dalam belanja. Surah Al-Isra. Tak boleh, dia kena sederhana. Dipanggil moderation. Moderation. Pertengahan, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kata setengah ulama, adalah bagi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu 4 orang isteri. Di Sayyidina Ali ni ada 4 orang isteri. Maka adalah ia memilikkan akan tiap-tiap satu daripada isterinya itu akan daging di dalam tiap-tiap 4 hari dengan 1 dirham. Dia dah siap dah bagi. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wa yanbaghi an ya'muraha bitasadduqi bi baqa'i ta'ami wa ma yufsidu law turika. Fahadha aqallu darajatil khairain. Walil mar'ati an taf'ala dhalika bi hukmil hali min ghairi tasrihi idhnin minaz zawji. Artinya, dan seyogyanya bagi suami bahawa menyuruh akan isinya dengan memberi sedekah dengan makanan yang tinggal daripada lebih memakan itu, dan makanan yang lekas binasa jika ditaruh. Maka inilah sekurang-kurang kebajikan. Dan harus bagi perempuan bahawa berbuat sedekah akan yang demikian itu dengan hukum hal yang tiada berkehendak izin yang nyata daripada suami. Ini. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Apa maksud? Apa kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala? Minal wajibati alaiha alla tufarrita fi malihi bal tahfadhuhu alaihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahillu laha an tut'imah min baitiha illa bi'idnih illa ratbuh alladhi yukhafu fasaduha. Fa in at'amat min ridahu kana laha mislu ajrihi wa in at'amat bighairi idnih kana lahul ajru wa 'alaiha al-wizru. Artinya, hadirin wal hadirat hafizakumullah, dan setengah daripada yang wajib atas isteri itu, iaitu jangan ia taksir pada memeliharakan harta suaminya, tetapi hendaklah ia bersungguh-sungguh memeliharakan hartanya. Dari kerana inilah sabda Nabi SAW, tiada halal bagi isteri itu bahawa memberi makan akan seseorang daripada makanan yang di dalam rumah suaminya itu, melainkan dengan izin, melainkan makanan yang basah yang ditakuti binasanya, iaitu harus bagi perempuan itu memberikan akan seorang. Maka jikalau memberi makan oleh isterinya itu akan seorang daripada harta suaminya dengan redha suaminya, maka adalah baginya seumpama pahala bagi suaminya.
Dan jika mereka makan ia dengan tiada izin suaminya, maka adalah bagi suaminya itu pahala dan adalah atas isterinya itu dosa. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Ni, adab yang ketujuh pula tuan-tuan dan puan, di pagi Ramadan yang pertama ini, iaitu wajib atas suami itu belajar ilmu yang dengan dia mengetahui bicara haid dan segala hukumnya. Ini masalah. Sebab banyak suami yang tak tahu hukum haid. Bila tak tahu hukum haid, macam mana dia nak ajar isteri dia? So, kalau isteri dia, dia kena tahu. Sebab itu isteri dia kadang terpaksa cari ustaz. Cari ustaz, ustaz yang nak mengajar tu, muka dia handsome pula tu. Habis suami jealous. Supaya suami tak jealous, belajarlah. Balik ajarkan dekat isteri. Itu maksud dia, tuan-tuan. Ni. Sebab tu kami di pondok, yang belajar haid ni perempuan umur darjah 6, form 1, form 2, itu dah belajar tentang haid. Lelaki pula kelas 6 aliyah, bila nak lulus, itu baru belajar darah haid, warna dia apa, berapa lama. Bukan semudah. Jangan ingat belajar haid ni keluar darah Ustaz lebih 24 jam. Okey, haid lah tu. Sekali keluar lebih 15 hari. Berapa hari keluar? 20 hari Ustaz. 15 hari haid, 5 hari itu istihadah. Itu tak betul. Salah. Dia kena tengok darah qawi atau darah dhaif. Mana yang qawi itulah haid, mana yang dhaif itulah istihadah. Qawi itu maksud darah yang kuat. Istihadah maksudnya darah yang bukan haid. Sorry. Darah qawi itu darah yang kuat, darah dhaif itu darah yang lemah. Darah yang lemah ni bukan haid. Darah yang qawi itu darah yang haid. Macam mana nak tahu qawi dan dhaif? Itu kena mengaji lah. Kalau buka kat sini tuan-tuan, tak khatam kita kitab ni nanti. Kan? Dan wajib ia mengajar akannya demikian itu akan isinya. Wajib. Kalau dia tak tahu kursus, lalu balik mengajar. Dan lagi wajib atas suami itu mengajar isinya segala i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Isi itu diajar sifat 20. Akidah yang sahih itu diajar. Dan segala sembahyang dan barang sebagainya daripada segala hukum yang halal dan yang haram. Dan setengah yang wajib diajar akan isinya bahawasanya apabila putus darah haidnya itu dahulu daripada maghrib sekira-kira lulus 1 rakaat, maka wajib ia mengqada sembahyang zuhur dan asar. Ni, yang boleh jamak ni. Dan manakala putus darah haidnya itu dahulu daripada subuh sekira-kira lulus 1 rakaat, maka wajib atasnya mengqada sembahyang maghrib dan isyak. Okey. Dan apabila mengajar suami itu akan isinya dengan segala hukum yang tersebut itu, maka tiada harus bagi isinya itu keluar kerana belajar. Jadi kalau dah macam itu, isi dia tak boleh keluar untuk belajar. Dia kena belajar dengan suaminya. Akan yang demikian itu. Dan jika tiada ia mengajar akan yang demikian itu, maka harus bagi isinya itu keluar dan asi, iaitu berlaku maksiat atau mengerjakan maksiat laki-laki yang menegahkan akan yang demikian itu. Kalau dia suami dia dah tak tahu hukum akam haid, isteri nak pergi kursus haid, hukum akam haid dia larang pula. Jealous ni pasal sebab ustaz tu handsome. Ni tak boleh lah macam tu. Sebab itulah suami kena belajarlah juga. Kalau nak jealous ni. Kalau tak payah jealous. Sedar dirilah yang kau ni tak ada ilmu. Ni. Sebab itu suruh belajar. Kalau suami tu pergi mengaji dulu, boleh dia halang. Dah halang isinya daripada keluar cari guru. Sebab dia sendiri dah boleh mengajar. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah.
Dan tiada harus bagi perempuan itu keluar kerana belajar ilmu yang lebih daripada fardu ain itu, melainkan dengan izin suaminya. Jadi perempuan tak boleh keluar belajar ilmu selain dari yang fardu ain, tapi melainkan dia dengan izin suaminya. Maka demikian lagi tiada harus perempuan itu keluar kepada perempuan orang kerana berzikir melainkan dengan izin suaminya. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Adab yang ke-8. Apabila ada bagi seorang laki-laki itu 2 isteri atau lebih. Bila seorang laki itu dia ada 2 isteri atau lebih, maka wajib atasnya menyamakan bermalam antara segala isinya itu. Seperti yang tersebut dalam kitab fiqh pada berbicara qasmu, pembahagian giliran. Kerana sabda Nabi SAW, man kana lahu imra'atani famala ila ihdahuma dunal ukhra fil lafdhin akhara wa lam ya'dil bainahuma jaa yaumal qiyamati wa ahadu syaqqaihi ma'ilun. Rawahu ashabus sunan. Hadis ini diriwayatkan oleh ulama-ulama sunan. Ulama-ulama yang mengarang kitab hadis sunan-sunan tadi, Sunan Tirmizi dan lainnya, Al-Iraqi, menurut takhrij Al-Iraqi. Artinya, barang siapa ada baginya 2 perempuan, maka cenderung ia kepada salah satu daripada keduanya, tiada kepada yang lain, dan pada satu riwayat, padahal tiada ia dalil adil, yakni tiada menyamakan antara keduanya itu, nescaya datang ia pada hari kiamat, padahal salah suatu daripada 2 pihak bahunya itu cenderung. Ni. Singit je ni. Wallahu a'lam. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa innama alaihi al-adlu fil ata'i wal mabiti, wa amma fil hubbi wal wiqa'i, fadhalika la yadkhulu tahta al-ikhtiyari. Qala Allah ta'ala, وَلَا تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ أي لا تعدلون في الشهوة القلب وميل النفس ويتبع ذلك التفاوت في الوقاع. Artinya, dan bahawasanya wajib atas suami itu adil, yakni menyamakan pada pemberian dan bermalam. Adapun kasih hati dan jima', maka yang demikian itu tiada wajib menyamakan akan dia, kerana yang demikian itu tiada masuk di bawah ikhtiar. Ikhtiar seperti firman Allah Ta'ala, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Yang artinya, tuan-tuan dan puan-puan, dan tiada kuasa kamu bahawa kamu menyamakan antara segala perempuan kamu, dan jikalau sungguh kamu peliharakan sekalipun, yakni tiada kuasa kamu menyamakan kuasa hati dan cenderung nafsu dan mengikut akan yang demikian itu, terlebih atau kurang di dalam jima' pula. Ini. Maka Syekh Abdul Samad meneruskan, dan apabila berkehendak seorang suami kepada musafir, padahal ia berkehendak membawa sama seorang isteri daripada isteri-isterinya, maka wajib atasnya membuang undi antara segala isterinya. Ni yang kahwin 2, 3 ni, kena undi. Banyak undi. Cik nak Kan? Maka barang siapa keluar undinya, maka ia yang bersama-sama musafir. Demikianlah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Maka jika tiada diperbuat seperti yang demikian itu, maka wajib pada ketika datang daripada musafirnya itu mengqada bagi isterinya yang ditinggal di negeri itu, seperti yang tersebut di dalam kitab fiqh pada bicara qasmu, iaitu pada cara menggilir isteri-isterinya. Baik, sekian saja daripada saya, hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah kita sama lagi pada minggu hadapan. InsyaAllah taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga semua amal ibadat kita, puasa kita, qiyam kita, solat kita, Quran tilawah kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.